Coral reefs. Their bright, vivid colors can be seen in tropical ocean waters around the globe. Beyond their brilliant appearance lies a hidden significance. Coral are animals. Though they may look like colorful plants, coral are in fact made up of tiny animals called polyps. These invertebrates can range from the size of a pinhead to a bit larger than a basketball. Each polyp consists of a soft, sac-like body topped by a mouth covered in stinging tentacles. To protect their soft bodies and add support, the polyps secrete limestone skeletons, or calicles. Corals are megabuilders. Polyp calicles connect to one another, creating a colony that acts as a single organism. As colonies grow over hundreds and thousands of years, they join with other colonies and become reefs that can grow to hundreds of miles long. The largest coral reef is Australia's Great Barrier Reef, which began growing about 20,000 years ago. Coral reefs are some of the most diverse ecosystems on Earth. Though they cover less than 1% of the ocean floor, coral reefs are home to 25% of all marine creatures. It's been estimated that up to 2 million species inhabit coral reefs, rivaling the biodiversity of the rainforest. The reefs provide rich habitat that helps protect young fish as they grow. Coral are translucent. Coral reefs get their rainbow of colors from algae or zooxanthellae that live in their tissue. Though corals use their tentacles to capture some food, most of their food comes from the algae they house. When coral becomes stressed by pollution or other factors, they evict their algae. Coral bleaching results, revealing corals' white skeletons. Coral provide a window to the past. As coral grow, their limestone skeletons form layers, similar to tree rings, that vary in composition and thickness based on ocean conditions at the time. With some coral reefs growing for thousands or even millions of years, scientists can study these layers to reveal what the Earth's climate may have been like in the ancient past. Unfortunately, climate change is putting corals' future in danger, along with the millions of species that inhabit the reefs and the 500 million people that rely on reef fish for food. Warming waters result in prolonged coral bleaching that kill coral reefs or leave them vulnerable to other threats. Without significant action on climate change, our oceans could lose many of their colorful reefs by the end of the century.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton Eko Ninja.my? Semalam kita dah bersiaran dengan Hari Orang Hutan. Hari ini kita bersiaran lagi untuk sesi konservasi lautan. Iaitu kita nak bercakap mengenai pemeliharaan terumbu karang. Terumbu karang begitu, bukan kita nak buat batu karang, kita nak buat terumbu karang. Jangan salah informasi. Terumbu karang ni kalau orang kampung panggil coral. Okey, antara nama lain untuk orang kata apa, nama family lah. Kita sebut terumbu karang ni coral. Jadi pada malam ini saya Muhammad Ilmi bin Mas'ad akan menjadi host webinar pada malam ini, dan saya akan ditemani oleh dua orang orang kata apa, ninja-ninja yang kita bawakan khas yang memang pakar dalam pemeliharaan terumbu karang ini. Okey, dua orang ninja ni sekejap lagi saya akan perkenalkan. Okey, sebelum saya pergi jauh lah sebagai ingatan lah kepada semua sekali penonton bahawa sekejap lagi pada jam 9.30 malam kita akan keluarkan link, sama ada di komen ataupun kita akan buat post link untuk dapatkan sijil penyertaan. Maknanya isi dalam maklumat dalam link tu, kemudian kita akan dapat sijil penyertaan. Pukul 9.30 nanti sampai pukul 12 malam kita akan buka supaya semua orang berpeluang untuk mendapat sijil penyertaan. Selepas itu pula, lepas habis webinar ni, kita akan bagi satu lagi link, sama ada di komen ataupun kalau tak ada di komen, kita akan buat satu post. Maknanya kena buka post lah. Kita ada satu post khas di situ untuk jawab kuis. Memang goreng, orang kata apa, pisang goreng panas lah kuis kita. Kita mula-mula kita buat 500 orang, 500 kuis je. Lepas tu semua orang jawab. Dia kata tak cukup masa lah Eko Ninja, bagilah masa lebih sikit. Jadi kita orang pun dah naikkan jadi 1000. 1000 pun dalam masa 16 minit je semalam dah penuh tu pun kita orang bagilah terlebih sikit, 1020 orang, sebagai orang kata apa, kita nak meramaikan lagi. Okey, tapi pada malam ni pun sama, pada hujung sesi ni kita akan ada 1000 orang kata apa, tempat. Kita akan buka 1000 orang untuk dapatkan sijil kuis yang kita akan anjurkan. Kita akan berikan jawab apa soalannya di penghujung rancangan nanti. Okey, pada malam ini kita akan membincangkan mengenai pemeliharaan terumbu karang. Jadi pada malam ni kita akan ada 4 pusingan. Pusingan pertama, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita, ninja-ninja kita. Yang kedua, selepas daripada tu, kita akan pergi soalan-soalan. Saya akan tanya 2 soalan, seorang satulah kepada, kita ada 2 panel, seorang akan dapat soalan masing-masing. Kemudian kita akan break, kita tengok video sedutan khas yang dikongsikan oleh ahli-ahli panel kita, ninja-ninja kita ni, and then kita akan ada sesi untuk kita jawab soalan-soalan penonton. Jadi saya dah boleh tengok ni dari penonton ni, yang dari Selangor ada, dari Johor ada. Lepas tu ni sama ni, salam pengakap pun ada. Ya, salam pengakap ya tuan-tuan. Okey, jadi pada pukul 9 lah nanti, dalam 9 suku macam itu, kita akan ada satu sesi untuk kita tengok semua sekali soalan-soalan dari penonton supaya kita ada interaksi. Jadi kalau ada soalan, tanyakan, nanti kita akan pilih soalan-soalan yang terbaik untuk kita kongsikan dengan kita punya panelis ninja kita pada malam ini. Dan habis pada sesi itu, kita akan the last round, kita tanyakan beberapa soalan dan tamatlah sesi kita pada malam ni kan. Jadi insyaAllah kita akan manfaatkan masa dalam 1 jam setengah ni untuk kita rangkulkan sebanyak mungkin ilmu-ilmu daripada kita punya panelis ini. Kan, sebab dia orang ni orang-orang pakar, dive master tau. Yang memang kerja dia tu boleh tanya dia nanti kan, panelis ni dia bernafas pakai hidung ke ataupun pakai insang. Kita tanya dia sekejap lagi. Macam mana dia punya pengalaman dia orang bertahun-tahun lamanya orang kata apa, bergiat dalam orang kata apa, dalam aktiviti kepelautan ni lah. Okey, saya pun tak nak membuang masa lagi. Saya nak memperkenalkanlah kita punya ninja panelis kita. Kalau boleh kita nak minta kita sorotkan wajah panelis kita
ke dalam ni. Saya nak minta tolong admin masukkan kita punya panelis. Saya nak kita nak memperkenalkan panelis yang hebat kita ni kepada para penonton. Ya, bersama kita pada malam ni adalah Encik Mak Rahman. Encik Mak Rahman ni adalah co-founder Eco Ninja sendiri. Kita punya co-founder Eco Ninja sendiri pada malam ini. Dia juga adalah seorang dive master kepada Padi Master Instructor yang juga merupakan Ocean Quest Coral Propagation Instructor. Sekali lagi kita tanya dia, apa tu Ocean Quest Coral Propagation Instructor tu? Dia je yang boleh jawab lah lebih tepat. Dan yang kedua yang bersama saya pada malam ini adalah Encik Effendi bin Yang Amri. Iaitu dia ni memang kerja dia buat kajian pasal sains lautan je. Beliau adalah pegawai penyelidik di Institut Sains Samudra dan Bumi. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia Institute of Ocean and Earth Science, IOES di Universiti Malaya. Okey, selain itu juga Encik Amri kita ni, kalau boleh tengok kat nama dia tu kan, dia tulis Palang MSMS ni. Apa ni? MSMS tu adalah inilah Persatuan Sains Lautan Malaysia. Beliau adalah presiden untuk Persatuan Sains Lautan Malaysia. Jadi kita tanya dia latih sains lautan ni macam mana dan sebagainya. Kejap lagi kita masuk dalam sesi yang seterusnya. Okey. Jadi sebagai sebelum kita mulakanlah sesi kita pada malam ni, sebenarnya saya nak tanyalah pada penonton ni kan, yang dah orang kata apa, dah ikuti siri webinar kita dah banyak kali ni. Saya nak tanya, best tak best kita punya webinar Eco Ninja ni? Kalau best, kenapa? Tolong komen. Nanti kita boleh pilih-pilih, kita akan tengok. Kita akan paparkan kat bawah ni. Kenapa webinar kita dah ni yang kata apa best sangat nak diikuti ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nak maklumkan yang sebenarnya kita malam ni, kita ni duduk ramai-ramai, berjemaah ramai-ramai menonton dari pelbagai lokasi dalam Malaysia ni untuk pertama sekali untuk kita menambah lagi ilmu kita mengenai terumbu karang ni kan. Sebab kita ingat, kita dah tahu mungkin ramai yang ada dalam ni pernah pergi diving, pernah pergi snorkeling di Pulau Redang dan sebagainya, boleh nampak ini adalah koral, ini adalah terumbu karang cantiknya. Tetapi sebenarnya terumbu karang ni, terumbu karang ni apakah sebenarnya? Ni haiwan ke? Tumbuhan ke? Okey, jom kita dengarkan dari kata panelis kita. Okeylah. Saya pun tak mau membuang masa lagi. Jadi soalan saya lah kepada Encik Mak. Saya nak minta Encik Mak kongsikanlah sikit dengan penonton kita ni mengenai serba sedikit latar belakang Cik Mak, terutamanya dalam pemeliharaan terumbu karang ni. Dan apa tu dive master tu, apa yang satu lagi tu Ocean Quest Coral Propagation Instructor ni sebenarnya kerja dia macam mana? Jom kita dengarkan penerangan dari Encik Mak. Dipersilakan Cik Mak. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Hilmi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada semua peserta untuk webinar ini, dan saya juga ucapkan terima kasih pada kawan saya Encik Effendi untuk sertai dengan kami malam ni. Okey, untuk saya mulakan, saya ingin bercerita sedikit sebanyak tentang macam mana saya berminat dengan laut. Ya, pada tahun 86 saya ke Malaysia, dan itu adalah time yang pertama saya pernah pergi snorkeling. Ya, jadi sebelum ni saya duduk di Europe ataupun di Germany, dan memanglah di sana tak ada laut seperti di Malaysia. Jadi apabila saya pergi snorkeling, saya amat terpegun dengan keindahan laut kita. Ya, dan itu adalah first time saya nampak air yang jernih yang saya boleh lihat hingga 20 meter jauhnya. Dan saya nampak terumbu karang yang berwarna-warni. Ya. Dan saya nampak ikan-ikan yang berbagai, ibarat macam ikan dia terbang dalam air. Jadi itu adalah memori yang bagi saya yang saya tak dapat dilupakan. Selepas itu kami kekal terus duduk di Malaysia, dan saya terus bergiat dalam industri penyelam. Pada tahun 95 saya telah menjadi seorang
jurulatih profesional daripada organisasi padi dan saya terus mengajar ke hari ini. Sambilan tu daripada tahun 2000 kami jalankan beberapa projek termasuk dengan pembersihan pantai. Projek ini kita akan buat setiap tahun. Ya. Kita pastikan pantai itu bersih daripada sampah sarap dan sebagainya. Dan kami juga ada buat pembersihan dalam laut. Ya. Ini termasuk dengan pembuangan jaring hantu. Ini adalah satu gejala yang sangat bahaya pada terumbu karang termasuk dengan semua inhabitants-nya. Ya. Dan kami juga, saya juga berserta dalam beberapa projek seperti kontrol tapak sulaman. Kadang-kadang kita dapatkan satu investasi yang agak teruk di beberapa spot-spot diving di pulau dan saya juga bergiat dalam usaha-usaha untuk kontrol investasi ini. Dan terakhir selepas tu saya bergiat dalam beberapa projek propagasi batu karang dengan kaedah yang berlainan ya, seperti menggunakan artificial structure dan sebagainya. Tapi selepas tahun 2019 saya terjumpa satu orang yang saya amat respect lah, iaitu Encik Anwar Abdullah daripada Ocean Quest, dan dia mengajar saya satu kaedah yang natural dan unik. Selepas itu saya terus bergiat untuk menjalankan program-program sebagai Ocean Quest Coral Propagation Instructor untuk pamerkan ataupun untuk spreadkan sistem propagasi untuk terumbu karang ini. Ya, so ini setakat untuk saya. Terima kasih Encik Hamid. Dia orang kata apa, perkongsian daripada Encik Mak. Terima kasih kepada Encik Mak. Jadi Encik Mak kata 1995 dia dah jadi jurulatih. Saya baru dah jadi 1995 Encik Mak. Jadi itulah dia, dah lama jadi jurulatih. Saya pun dah jadi bapa orang ni, yang punya lama lah Cik Lemak ni punya jadi jurulatih. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai kita punya panelis nombor 1. Jadi tak salah lah kita panggil dia datang pada malam ni. Memanglah dia punya darjat tu bawah sikit saya jadi Aquaman. Kan dia punya. Jadi kalau lepas ni kita boleh dapat lagi ilmu dan pengetahuan daripada Encik Mak ni. Okey, seterusnya saya nak kemukakanlah kita punya soalan kedua saya adalah kepada Encik Fendi ni. Adalah macam mana nak mintalah Encik Fendi terangkan sedikitlah peranan Encik Fendi sebagai pegawai penyelidik di Institut Sains Samudera dan Bumi di Universiti Malaya ni. Sebenarnya macam mana kerja dia hari-hari tu, pergi ke pantai hari-hari ke macam mana tu? Jom kita dengarkan pandangan kata penerangan daripada Encik Effendi. Silakan Encik Effendi. Okey, terima kasih Encik Ilmi. Saya akan sharekan saya siapkan ada slide sikitlah dengan ada satu short video untuk ni untuk terangkan mengenai apa IUES dan sebagainya ya. Sekejap saya share screen. Okey, dah boleh nampak skrin tu? Ya. So, ini adalah yang saya siapkan sebab saya Effendi, saya pegawai penyelidik di Universiti Malaya. Saya pun macam Mak juga nak cakap tahun bila nak mula ni macam segan sikit lah. Tadi boleh tahu kita ni berapa tua kan. Umur kami, saya bermula di Universiti Malaya ni tahun 95. Jadi lama je. Ya, dan juga saya beri presiden kepada Persatuan Sains Lautan Malaysia ataupun Malaysia Scientific Sciences ni dah lama jugalah. Daripada tahun 2018 tapi saya dah jadi ahli dari tahun 94 lagi. Jadi lamanya. Ya. Otai ni. Jadi saya terangkanlah pasal jadi pasal terumbu karang ni nak cakap terumbu karang dalam air pun nampak cantik kan, nampak berwarna-warni macam ni kan. Tapi dia dari luar pun sebenarnya cantik juga. Ini dari Sabah. Kalau kita panjat bukit ni Pulau Bohir Tulang di Tun Sakaran, Merimpak. Jadi boleh nampak terumbu karang semua, nampak cantik lah. Jadi itu yang selalu orang suka pergi.
Jadi di Institut Sains Samudra dan Bumi ni kita ada 2 tempat, satu di kampus Kuala Lumpur dan juga satu lagi di stesen penyelidikan Marine Bacok, Kelantan. Ini kita punya stesen penyelidikan Bacok. Jadi kita punya student, siapa nak datang tengok apa kita buat, dia pantai, kita buat kajian pantai, kajian pulau. Kita selalu banyak jalankan penyelidikan sains marine di terumbu karang. Itulah peranan utama saya di IOES ni lah, sebab saya pakar terumbu karang. Juga kita buat kajian tentang paya bakau, rumput laut, dugong dan sebagainya. Sebab IOES ni adalah satu pusat kecemerlangan di universiti. Maknanya ada 6 je pusat kecemerlangan kajian di Universiti Melaya. Jadi kita adalah salah satu, dan juga IOS ni juga adalah pusat kecemerlangan untuk negara juga. Salah satu pusat kecemerlangan. Jadi kita buat kajian benda daripada udara sampailah ke laut dalam. Dan juga kita buat kajian bukan sains saja, kita tengok macam mana manusia berkait dengan laut, macam mana kita guna laut dan sebagainya lah. Ya. Jadi kalau Persatuan Sains Lautan Malaysia, persatuan ni kalau dari Universiti Melaya tadi tu, IUS tu bila dah masuk universiti lah. Jadi bila masuk universiti nanti pilihlah belajar dengan kita masuk IUS. Kalau Persatuan Sains Lautan ni adalah NGO. Jadi siapa-siapa yang suka pasal laut, joinlah kami. Jadi kita orang ni pun dah lama, daripada tahun 1975 lagi. Salah satu persatuan yang tertua di Malaysia lah. So kita punya rangkaian ahli persatuan ni di seluruh Malaysia. So siapa-siapa Setakat ni dah berapa ramai dah? Berapa ramai ada kapasiti ahli sekarang ni? Oh sekarang ni kita daripada tahun 1975 sampai sekarang kita punya ahli beribu-ribu lah. Oh maknanya banyak dah. Banyak dah. Boleh. Diver, snorkeler, siapa suka pergi laut, datanglah. Oh, okey. Boleh join. Bagus tu. Jadi ni peluang yang baik ni, Ya, so kalau belum masuk universiti lagi ataupun tak nak masuk universiti tapi minat laut, boleh masuk Persatuan Sains Lautan. Pun boleh juga. Jadi satu lagi adalah saya nak tunjukkan ini adalah salah satu contoh kajian yang saya lakukan di IOS, iaitu dinamakan PULIH, which is Protecting Underwater Life through Integrated Rehabilitation. Ya, ini adalah salah satu projek yang kita buat lah dan saya sebagai ketua kumpulan, dan dalam projek PULIH ni ada satu sub projek dinamakan Nurin, dan saya akan tunjukkan dia, saya akan sharekan video dia. Ya. Sekejap ya, saya pasangkan. Boleh. Ini banyak ni. Ini baru mukadimah dah, banyak dah kita dapat ilmu ni. Jadi sekarang ni saya share. Ini adalah tentang pasal projek Nurin di dalam projek PULIH. Ini disediakan oleh student saya lah, Cik KL Chu. Wow, menarik sekali tu dia video dia, kita boleh tengok macam mana dia potong tu, lepas tu dia tengok dia punya colour dah luntur ke belum kan. Luntur bukan kerana klorok Cik Fendi Bukan. Bukan. Nanti kita cerita pasal tu selepas ni, ada lagi. Okey, ada lagi ni mesti best ni. Ni mesti best ni. Okey, insya-Allah. Okey. Itulah dia Encik Effendi kita yang dah terangkan sedikit sebanyak mengenai dia punya latar belakang dia, sebab ada yang terlibat dalam ilmu kepelautan ni dah lama. Jadi kalau dia turun ke laut, bukan kata orang di laut je kenal dia, ikan di laut pun dah kenal dia insya-Allah. Kan nampak je ni Fendi datang ni.
Okay, alright. Jadi untuk yang kata apa sesi seterusnya, kita boleh tengok di sini. Ada juga penonton tadi yang kata saya pun ahli MSMS. Dia kata very nice video. Jadi macam-macam lah yang kita dapat feedback daripada penonton setakat ni. Nanti kita bacakan kalau ada soalan-soalan. Jadi kalau ada penonton-penonton yang dah biasa pergi ke laut dan sebagainya pun boleh komen. Nanti kita akan tayangkan dekat sini. Saya dah pernah pergi laut, saya dah pernah pergi saya dah pernah pergi sendiri patahkan coral ke. Boleh komen sini, kita nak tengok sikit siapa yang pernah pergi patahkan coral tu. Senang kita nak kita nak ajak dia sekali pergi ke kelas sebenar macam mana nak ternak coral ni. Okay, alright. Seterusnya kita masuk kepada pusingan yang kedua, iaitu dalam pusingan ni kita nak tanya lebih lanjut lah kepada ahli panel kita, terutamanya daripada Encik Mak lah dulu. Bagaimanakah orang awam macam kami inilah, macam saya sebagai orang awam ni nak memainkan peranan dalam memelihara terumbu karang ni. Jadi apakah aktiviti yang kita boleh buat untuk orang kata galaslah tanggungjawab untuk jaga kelestarian supaya terumbu karang ni terus kekal kan. Jadi apa yang kami boleh buat sebagai orang awam? Silakan Cik Mak. Okey, dia macam ni. Sebenarnya kalau kita lakukan aktiviti di laut seperti renang ataupun kita pergi snorkeling ataupun scuba diving, yang paling mustahak adalah kita perlu jarakan diri daripada terumbu karang, di mana kita tak boleh memegang coral tu ataupun memijaknya. Jadi dengan aktiviti ataupun kaedah jauhkan kita daripadanya, terumbu karang ataupun batu karang tidak akan patah ataupun rosak. Satu lagi, yang kedua adalah kita janganlah membuang sampah atau bahan kimia ataupun minyak dan sebagainya ke dalam laut. Jadi sebenarnya chemical yang berbahaya pun ada efek pada terumbu karang kita juga. Jadi itu adalah yang kaedah yang kita boleh gunakan. Yang kedua adalah terutama kepada mereka-mereka yang pergi scuba diving, di mana kita perlu menjarakan diri daripada bottom ataupun daripada coral reef. So di sini perlukanlah dapatkan buoyancy ataupun imbangan yang stable supaya kita tak terkena pada coral tu dan kita tak rosakannya. Itu saja. Okey. Terima kasih kepada Cik Mak. Okey, maknanya cuma saya nak tanyalah, boleh ke kalau macam kita pergi ke laut ni, lepas tu kita tiba-tiba pegang ke, patahkan ke untuk buat koleksi tu, okey, boleh ke macam tu? Tak boleh. Kenapa? Boleh, Yang pertama, kita jangan lupa coral tu adalah satu binatang yang sensitif. Jadi kalau kita memegangnya, kita patahkan dia, kita boleh cederakan dia. Dan kedua, kita jangan lupa tangan kita ni ada kuman. Tangan kita bukannya bersih. Jadi kita tak boleh handling terumbu karang ataupun batu karang dengan tangan yang expose. Kita mesti gunakan glove. Gunakan glove. Okey. Maknanya bukan sebarangan lah. Kalau mungkin lepas ni ada yang pergi snorkeling dan sebagainya, mungkin tiba-tiba nampak ceteknya boleh dipegang ni. Jangan sesekali lah kita patahkan ataupun merosakkan, sebab kita nak jaga alam sekitar ni. Jangan balik buat rantai pula. Collection. Dia tak jadi harimau berantai, dia jadi terumbu karang berantai. Kan. Jadi okeylah. Terima kasih Cik Mak. Seterusnya, kita dah ada tengok ni, dah malam ni dah ada 700 penonton. Sebenarnya kita tengah berlumba-lumba, saya dengan Cik Khalid yang semalam tu tengah berlumba nak tengok malam ni berapa pula. Semalam dia boleh kick sampai 926. Jadi malam ni kita jangan kalah. Bukan kita nak berlumba, sebab kita nak pastikan lebih banyak rakyat Malaysia mendapat maklumat. Okey, untuk pengetahuan, sebenarnya Hari Terumbu Karangnya bukan hari ni, dah lepas. Tetapi hari ni kita cuma nak memberi pengalaman, kita nak beri pengetahuan kepada orang awam. Jadi takkanlah kita nak buat sesi ni pada Hari Terumbu Karang saja, tapi kita boleh buat benda ni sepanjang tahun supaya kita boleh berulang-ulang dapatkan maklumat dari pelbagai pakar yang ada.
kan, sebab orang-orang yang ada di sini ni semualah pakar-pakar yang kita bawa untuk kongsikan pengetahuan dan ilmu mereka. Okey, sebelum saya lanjutkan persoalan saya kepada Encik Effendi, saya nak sekali lagi ingatkan kepada para penonton bahawa nanti pada jam 9.30 kita akan ada link untuk dapatkan sijil penyertaan. Jangan lupa untuk isi. Jadi kalau sebelum ni dia kata saya dah isi dah semalam, saya dah isi dah 2 hari lepas, itu adalah pendaftaran untuk minat. Kerana apa? Kita nak dapatkan minat ni sebab kita nak tengok sebenarnya penonton kita tu dari kategori umur yang macam mana. Ada yang dari remaja, ada yang kanak-kanak di sekolah. Jadi saya dan pasukan kena sesuaikan konten pada malam ini supaya sesuai semua sekali boleh tengok, kan? Okeylah. Baik, seterusnya kita nak tanya pula kepada Cik Effendi mengenai adakah di Malaysia ni kan Cik Effendi ni kita ada undang-undang tak ataupun SOP pasal perihal pemeliharaan terumbu karang ni, dan orang kata apakah lagi usaha yang pihak berkuasa yang kerajaan lah ataupun agensi-agensi berkaitan jalankan untuk pastikan terumbu karang kita di negara kita ni sentiasa terjaga. Silakan Cik Effendi. Okey. Sebentar ya, maaf. Saya Tak boleh take your time. Nak sharekan skrin tu. Ini dia. Banyak metode sebenarnya. Okey, jom kita dengarkan penerangan daripada Cik Effendi. Baik, sebentar ya. Sebab maaf, ada masalah teknikal dengan saya punya mouse. Okey. Tak apa, sebelum tu kita tengok dulu ni. Okey, sudah. Jadi Nice. soalannya ada undang-undang atau tidak mengenai pemulihan karang. Di Malaysia sekarang ni setahu saya tidak ada undang-undang lagi mengenai pemulihan karang ini, dan SOP tiada yang optimum lah pada masa ini. Sebab yang saya tunjukkan ni adalah pada masa ini kita dah buat, ada orang pengkaji daripada luar negara telah buat satu summary dia buat ringkasan untuk semua cara-cara pemulihan karang di dunia, ya. Sebab kita tahu bahawa sebelum kita mulakan satu projek pemulihan karang, kita perlu mendapatkan maklumat saintifik yang baik, yang terbaik lah terlebih dahulu. Jadi ini adalah apa yang telah dibuat kajian saintifik di seluruh dunia. So cara-cara pemulihan karang adalah dia dipanggil sebagai direct transplantation, coral gardening, microfragmentation, larval enhancement, substrate manipulation dengan artificial reef. So ada banyak jenis. Jadi yang selalu di Malaysia ni sekarang ni banyak digunakan adalah coral gardening lah. Jadi apa yang kita tahu daripada coral gardening adalah ini yang ada data saintifik lah. Semasa kita pindahkan kepada tapak semayan ataupun nursery, 71% dia akan hidup, dan bila kita letak di dalam di terumbu karang, ianya hanya ada 58% saja yang akan hidup. Jadi tak banyak lah, dekat setengah akan mati. Jadi macam mana kita nak perbaiki ni supaya kita lagi cantik lah, kita dapat survival rate ni lebih tinggi. Jadi projek yang saya tunjukkan sebelum ni, projek Pulih tu sedang melihat pada keadaan ni lah. Itu yang dari segi pemeliharaan karang. Di Malaysia, kerajaan apa yang dia buat adalah dia telah protect certain areas sebagai taman laut. Jadi kalau taman laut di Malaysia ni, ni saya tunjuklah. Ni Malaysia kan, kita tahu Semenanjung, Sarawak, Sabah. So di Malaysia ni ada kawasan-kawasan yang telah dilindungi sepenuhnya. Ya, ini adalah, saya akan tunjuk sekali yang paling lama sekali adalah di Sabah, iaitu Tunku Abdul Rahman Park yang telah ditubuhkan, digazetkan tahun 74. Ini yang pada bintang yang hijau ni, Tunku Abdul Rahman Park. 77 Turtle Island, 78 Pulau Tiga, 2004 Tun Sekaran Marine Park. Itu tadi yang gambar awal-awal tadi saya tunjuk, yang cantik tadi tu. Lepas tu yang pada 2004 Pulau Sipadan, dan pada masa 2016 Tun Musaffar Park, iaitu lebih kurang 9,000 km persegi kawasan yang besarnya. Besar. Jadi Sabah. Tun Musaffar Park ni di mana? Di Sabah juga? Di Sabah, di sini.
So Musafah Park adalah utara okey. Sabah. Jadi boleh pergi lah kalau nak tengok, memang cantik lah. Dan juga ada satu kawasan dipanggil Simca 2001, ini adalah private punya marine park, dijaga oleh satu private group lah. Dan ini saya tunjukkan ni dulu adalah bekas Sabah 74, dia orang yang mulakan dulu lah taman laut di Malaysia ni, Tunku Abdul Rahman Taman Park di Kota Kinabalu. Jadi siapa pergi Kota Kinabalu, pergilah tengok, memang cantik. Jadi yang kedua adalah Sarawak. Di Sarawak, Pulau Talang Satang pada tahun 99, Miri Sibuti tahun 2007, dan juga yang paling terbesar pada masa ni adalah Lukonia Shoal Marine National Park, iaitu lebih daripada 10,000 kilometer persegi yang dianya telah dilindungi. Maknanya Ni kali pertama ni saya dengar ni. Ya, ni yang kita nak bagi tahu semua orang, kata kerajaan ataupun dah tahu yang ini semua penting, terumbu karang penting, dan dia telah mula melindungi kawasan semakin tambah. Di Semenanjung Malaysia, kita ada Taman Laut Pulau Paya. Jadi yang first kali kita punya taman laut dekat Semenanjung Malaysia ni adalah di Pulau Paya di sini. Dekat dengan Penang pada tahun 1989. First kali taman laut Semenanjung Malaysia. Yang lainnya adalah di Pulau Redang di sini. Pulau Tioman, Pulau Tinggi, dan juga Pulau Labuan. Pulau Labuan naik ke sini ke Sabah. Itu adalah di bawah Semenanjung Malaysia lah. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang telah dilindungi, dia punya batu karang ataupun terumbu karang dia di dalam taman laut. Tetapi bila kita kira semua, dia hanya adalah 3.27% daripada lautan yang kita ada. Jadi kita sebagai kita perlu cakap lagi dengan kerajaan pun mesti dalam masa ni pun dia tengah buat lagi, adalah kita perlu tambahkan dia kepada 10%. Sekali hanya 3.27 je. So kita kena tambah lagi, kena cari tempat yang baru. Jadi macam IOES, saya di IOES kadang-kadang akan keluar cari kawasan baru yang boleh digazetkan sebagai kawasan taman laut. Itu kerja kita nak tolong kerajaan lah. Kenapa taman laut ni penting sangat adalah sebab bila taman laut ada, ini kawasan dalam taman laut, kalau dia terjaga, banyak ikan. Bila ikan banyak, dia akan apa yang kita panggil sebagai limpahan keluar ikan daripada taman laut. Bila dia ikan tu dah banyak dalam kawasan taman laut, dia akan keluar, di situlah nelayan boleh tangkap dan kita jual di pasar. Jadi kita pun boleh makan. Jadi kalau kita tak ada taman laut ni, salah satunya kita kurang makanan lah kalau tak ada taman laut. Kalau tak ada terumbu karang, tak ada taman laut, kurang. Lepas tu kalau kita pergi pasar pun, kenapa ikan semakin kecil? Kenapa ikan semakin mahal? Sebenarnya kekurangan. Itu yang kita patut ada taman laut. Dan juga terumbu karang tu penting. Jadi kalau kata kita taman laut kita ni banyak, bekalan ikan kita pun akan meningkat lah ya. Begitu. Ya. Betul. Jadi itu yang penting, taman laut protect terumbu karang banyak ikan akan melimpah keluar, dan itu kita dapat. Okay. Kalau di negeri-negeri ada lagi ke macam contoh macam yalah kita tengoklah Malaysia ni banyak pulau, adakah semua pulau-pulau contoh ni di Terengganu pun berapa banyak pulau dia ada, tak adakah Pulau Redang satu-satunya ataupun ada yang penyelenggaraan di bawah negeri-negeri? Ada juga, tapi di Terengganu macam Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Tenggol, semua adalah taman laut. Bila saya cakap tadi yang saya cakap tadi yang macam Pulau Redang ni, maknanya Pulau Redang ni dia ataupun di sini di Pulau Redang ni dia sebenarnya besar, dia merangkumi Pulau Perhentian dan sebagainya. Jadi itu yang banyak di bawah taman laut, dia dipanggil sebagai Taman Laut Terengganu. Okey. Fahamlah sekarang ni sebab kita kan banyak pulau orang pergi snorkeling. Jadi bila kita tengok ni maknanya kita tengok ni maknanya ada lagi tempat-tempat lain lagi yang maknanya yang berada dalam lingkaran yang sama sebenarnya. Sebagai macam cerita ni sebagai contoh lah kat Johor kan. Taman Laut Johor ataupun Sultan Iskandar Marine Park kan. Jadi kita pun telah IOES, saya telah lead satu kumpulan yang telah mencari lebih kurang 3 tahun lepas, kita telah menjumpai 8 lagi buah pulau yang boleh digazetkan sebagai taman laut. Jadi sekarang ni ianya sedang dibincangkan dan untuk mendapat persetujuan untuk jadikan kawasan tu
pulau-pulau tu jadi taman laut. Sebagai taman laut Johor Iskandar. Jadi dapat saya tengok juga kan Cik Fendi kan ada yang bertanya sebenarnya nak diiktiraf sebagai satu tempat tu sebagai taman laut tu macam mana? Sebab tengok ini pun pulau macam mana? Pulau tu kita boleh katakan ini pulau yang sesuai untuk jadi taman laut. Ya, jadi maknanya macam saya macam ahli pengkaji terumbu karang, kita akan ditugaskan untuk pergi tengok pulau tu terumbu karang dia macam mana? Masih elok lagi, cantik. Apakah ada lagi binatang kat tu, macam ada penyu, ada dugong, macam pulau Taman Laut Johor ni memang banyak dugong ya, ada rumput laut, ada air bakau. Jadi kalau kita dapat, kalau macam saya pergi satu pulau dengan kumpulan daripada IOES, kita orang pergi tengok, kita buat survey, kita kata okey, terumbu karang dia cantik, ada lepas tu ada ikan, ada penyu, ada dugong, ada rumput laut. Jadi bila kita kumpulkan itu, kita kata tempat ni penting ni kalau kita nak jaga. Jadi kita akan tulis report, kita hantar. Jadi kerajaan negeri tengok, kerajaan persekutuan tengok, dia akan melalui unit taman laut. Jadi dia akan tengok, dia akan okey, bagus-bagus, kita akan bawa ni ke atas. Jadi dan insya-Allah, alhamdulillah, kalau kerajaan negeri setuju, kerajaan persekutuan setuju, jadi dia akan digazetkan sebagai taman laut lah. Okey, terima kasih. Itulah cerita dia. Banyak sekali info kita dah dapat daripada ni sebab ini pun ada ini menarik perhatian saya ni. Ada yang tanya ni, terumbu karang dengan batu karang ni apa beza? Terumbu karang ni koral yang ada di dalam lautan. Batu karang ni ada kat mana? Batu karang ada dalam buah pinggang. Jangan salah batu karang tu dalam buah pinggang. Okey. Okey, alright. Jadi terima kasih atas perkongsian yang daripada Encik Fendi. Okey, sebelum kita take 5 break, kita nak saksikan ada video selingan katanya. Jadi jom kita saksikan dulu video selingan daripada Eko Ninja yang Eko Ninja sediakan. Admin, jom kita tayangkan kepada penonton kita. The ocean's coral reefs are among the richest habitats on Earth. Over 70% of all marine life lives in the coral reef. Many people who live along coastal regions and islands are also dependent upon this rich and intricate ocean ecosystem. First, we enjoy the coral reef purely for its beauty and colorful tranquility. In the coral reef, we enter another world, not our own, yet somehow this system of life feels familiar and natural. The second way we rely upon this garden of life comes in the form of tourism and education. However, if we truly want to experience and benefit from these ocean gifts, we must take care of them and protect them. We must conserve our coral reef gardens. In a healthy coral reef, there are 2 basic criteria for living things. First, when the coral reef spawns, this reproductive garden bloom becomes part of the collective colony of microscopic organisms known as zooplankton. The zooplankton sustains the voracious appetites of fish populations that also rely upon the coral reefs for protection and safe breeding grounds. Fish, filter feeders, invertebrates, and bottom grazers all benefit and depend upon the coral reef's gift of life. Damselfish hurry in every direction, grabbing mouthfuls of zooplankton. Whale sharks and oysters and clams all become giants by filter feeding on these tiny but nutritious bits of life.
From the littlest octopus larvae to the spiniest bottom-dwelling sea urchin, the coral reef feeds and protects this ocean abundance. Ocean Quest Global is committed to protecting and conserving these magnificent coral reefs. And if we dive with purpose, Ocean Quest protects a way of life that is hundreds of millions of years old. Tu dia. Kita dah tengok selingan sedikit video daripada kita suasana sebenar di Coral Reef ni. Orang kata di terumbu karang ni kan. Jadi sebelum kita katalah lanjutkan lagi kita punya sharing pada malam ni, saya nak minta lah kita punya penonton ni, jom kita share video ni ramai-ramai supaya lebih ramai orang boleh dapat manfaat daripada kita punya panelis pada malam ni. Dan selain daripada itu juga jangan lupa untuk kita like page ni supaya kita boleh dapat update apa lagi webinar ataupun quiz yang kita nak adakan. Jadi untuk makluman kita akan ada banyak lagi quiz. Jadi sepanjang tahun tu kita orang dah check dah dia berapa banyak aktiviti international yang ada. Kita akan pastikan yang mana yang best. Kita akan cari panelis untuk sama-sama kongsikan dia punya pengalaman dan ilmu dia orang bersama dengan semua sekali penonton. InsyaAllah. Jadi untuk sesi yang kali ni saya nak ajukanlah beberapa soalan yang ditanya oleh penonton kita. Jadi yang pertama sekali yang saya nampak yang menarik ni daripada Hanis Sofia. Dia tanya kalau warna dah luntur, boleh ke nak bagi berwarna balik? Macam mana kita nak bagi warna dia naik balik? Jadi kita nak tanya. Jadi saya rasa kita nak tajukan soalan ni kepada Encik Mak lah. Boleh ke kita warnakan dia balik, naikkan seri wajahnya tu kembali? Dia tak boleh. Ya. Kalau sekali batu karang benda coral sudah hilang warnanya, dia tidak boleh menggunakan apa-apa kaedah dye ataupun pewarna ataupun sebagainya. Jadi sebenarnya yang memberi color ataupun warna pada batu karang itu adalah satu algae. Algae ni kita panggil dia zooxanthellae, ya. Dan tanpa zooxanthellae, yang pertama color coral ni akan hilang. Dan kemungkinan kalau zooxanthellae terus akan hilang daripada coral tersebut, coral ni boleh mati. Ya, ini akan terjadi apabila kita ada satu bleaching ataupun pemutihan terumbu karang. Ya, itu saja. Okey, terima kasih Encik Mak. Maknanya kalau dah luntur tak boleh diwarnakan balik. Sebenarnya kenapa dia boleh luntur ni Encik Mak? Dia air laut tercemar ke dan sebagainya? Apa penyebab dia sebenarnya? Okey, dia sebenarnya coral bleaching terjadi kerana suhu air laut terlampau tinggi. Ya. Jadi biasanya temperature yang optimal lebih kurang dalam, tak silap saya lah, 25 hingga 28 degree Celsius. Ya. Tapi apabila suhu ni terlampau tinggi, kadang-kala dia boleh pergi sampai 32 hingga 33 degree Celsius. Dan orang ni ibarat macam masak. Dia terkejut dan dia akan dispel, dia akan buang dia punya algae tu. Itu yang jadi ibarat macam kita pergi pada salji tu, dia boleh dapat snowing punya event. Ya. Apabila panas color dia pun luntur. Macam itulah. Kalau kita pun nak rebus apa-apa kan, nak lunturkan color, masukkan dalam air panas, lama-lama luntur baju warna. Jadi saya rasa begitulah konsep ni disebabkan pemanasan global yang pada hari ni, yang kalau kita tengok dalam berita pun banyak yang cakap, yang dah buat liputan mengenai ais di kutub utara dah mencair dan sebagainya. Rupanya memberi kesan juga kepada koral-koral kita. Okeylah, seterusnya saya ingat saya nak tanya ni. Kepada ini Cik Effendi. Terumbu karang ni dia bernafas guna apa?
Sama mana dia bernafas ni, cik? Ini soalan yang canggih ni kan. Siapa tanya tau, saya nak tahu ni. Okeylah, sebab terumbu karang ni sebenarnya saya nak jawab sikit lah. Sebenarnya terumbu karang ni dia jadi terumbu karang sebab batu karang sebenarnya. Batu karang bila kita nampak satu-satu tu, itu adalah batu karang. Beribu-ribu batu karang akan menjadikan dia terumbu karang. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris dia, terumbu karang adalah coral reef. Kalau batu karang dipanggil sebagai coral. Jadi Coral sahaja. Coral saja. Jadi kalau banyak-banyak beratus, beribu-ribu batu karang, jadilah terumbu karang. Jadi kalau dia nak terumbu karang bernafas guna apa ni? Terumbu karang ni sebenarnya adalah satu organisme atau haiwan yang very simple. Dia tak ada tulang belakang, dia tak ada mata, dia tak ada hidung, dia tak ada paru-paru. Jadi dia bernafas, dia mendapatkan oksigen dia dari dua sumber. Satu adalah dia akan serap oksigen yang ada dalam air laut tu sendiri. Dan air laut tu sebenarnya ada oksigen melalui dia punya permukaan badan. Satu lagi cara untuk dapatkan oksigen adalah dia ada alga yang bersimbiotik dengan dia, iaitu dia panggil zooxanthellae tadi. Zooxanthellae tu algae yang berhidup bersimbiosis dalam batu karang ni. Jadi bila dia berfotosintesis, kita tahu fotosintesis, saya ajar sains baliklah berfotosintesis, kalau dia tumbuhan, maknanya dia ambil karbon dioksida daripada dalam air, dia hasilkan oksigen. Jadi oksigen tu dibagikan kepada batu karang. Jadi batu karang dapat oksigen. Itu pasal zooxanthellae ni memang penting. Kalau dia punya simbiosis tu putus ataupun dia bercerai ni kan, disebabkan oleh suhu yang panas dan sebagainya, bila dia putus, maknanya sekarang ni coral kurang oksigen. Satu lagi adalah sebenarnya zooxanthellae ni bukan saja oksigen dia bagi makanan juga. Dia bagi makanan sebab dia menumpang ruang dalam batu karang, maknanya dia bayar sewa lah biasanya. Begitulah. Ada ni simbiosis zooxanthellae ni dalam batu karang ni dia bagi. Okeylah, bagilah kita duduk dalam ni, kita bagi kau oksigen, kita bagi kau makanan, kita tukar-tukar lah sebagai dia penyewa dalam. Itulah simbiosis tu. Tapi bila suhu naik, simbiosis putus. Itu yang betul masalah tu. Jawapan dia, saya harap saya dah dapat jawab macam mana coral bernafas lah. Bernafas lah, okey. Itu dia panjang lebar. Tu tadi sementara waktu Cik Fendi tengah menerang tu, kawan saya hantar WhatsApp, dia kata waktu dia pergi ini, saya bacakan ni. Bulan tahun lepas sebelum PKP, saya dah pergi buat diving. Saya jumpa satu perkampungan dipanggil Bikini Bottom. Itu SpongeBob dan juga SpongeBob tak berjiran dengan ni. Saya punya serius baca tadi. Wah, best ni ingat dia nak share kan. Jumpanya Bikini Bottom, ada jumpa SpongeBob. SpongeBob tak wujud. SpongeBob tak wujud. Pada malam ni kita nak cerita, kita bukan nak cerita pasal SpongeBob, kita nak cerita pasal terumbu karang. Jadi apa pun, terima kasih kepada semua yang telah share dan like punya sesi pada kita pada malam ni. Okey, jangan lupa untuk stay tune sampailah ke penghujung sesi untuk kita ada sesi e-quiz, kita akan ada link untuk pendaftaran, penyertaan dan sebagainya nanti. Okey, selain pada tu, saya ada jumpa satu lagi soalan yang saya rasa ini saya nak pass kepada Encik Mark lah. Dia tanya, apakah faktor pertumbuhan terumbu karang ni? Macam mana tiba-tiba dia boleh jadi? Tiba-tiba ada dekat situ. Dia sebenarnya faktor pertumbuhan karang ni dia akan macam mana cakap, dia sebenarnya tergantung pada environment itself, dia pada air lautnya tersendiri ya. Daripada dia punya salinity, dia punya state air laut yang bersih dan sebagainya. Sebenarnya kalau air laut kita dalam keadaan baik, terumbu karang ataupun coral dia boleh bertumbuh dengan baik ya. Tapi kalau kita tak dapat pencemaran,
daripada macam bahan kimia, minyak-minyak ataupun benda-benda yang contaminant yang bahaya. Dia boleh merencatkan pentubuhan batu karang dan dia boleh memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan itu. Okey, terima kasih kepada Encik Mak. Maknanya itulah faktor-faktor dia. Maknanya kita sebagai orang awam pun mempunyai peranan lah yang penting, iaitu adik-adik jangan kita buang sampah di dalam sungai sebab akhirnya dia akan pergi ke laut. Jadi apabila air laut itu tercemar, jadi sudah tentulah karang-karang di laut juga akan rosak dan sebagainya. Jadi itulah peranan kita ni sebagai orang awam pun mustahak dalam memastikan keselamatan dan juga pemeliharaan alam sekitar ni. Jadi saya nak ambil lah peluang ni sebelum kita lanjutkan pada soalan lain untuk kita alu-alukan betapa kita punya adik-adik, cikgu-cikgu yang ada, yang kata apa, yang menonton kita pada malam ni untuk share dan stay tune sampai hujung nanti kita akan ada soalan quiz. Sebab semalam tu sampai pukul 12 malam tu WhatsApp saya lagi menangis lah, Encik kenapa tutup awal sangat dan sebagainya. Bukan, kita ada orang kata apa, memberi peluang kepada 1,000 orang dah yang kita dah beri. InsyaAllah kalau terlepas pada malam semalam, malam ni ada lagi. Jadi saya rasa saya nak ambil satu soalan lagi untuk kita tanyakan kepada Encik Effendi. Dia tanya, Encik Effendi, adakah terumbu karang ni mempunyai jantina? Sebenarnya jantina jadi boleh tak Cik Effendi bagi sikit hint nak kenal mana satu ni? Oh, ini pun salah satu soalan yang memang canggih lagi ni. Mana semua penonton-penonton memang bagus tanya soalan. Okeylah dia. Okay. So, student saya pun dah masuk third year, final year baru nak tanya benda-benda macam ni. Soalan ni. Orang ni macam ini budak-budak. Memang. Dewi Flourish ni kan. Okay, memang bagus lah. So, okay. Batu karang ni dalam terumbu karang memang ada jantina. Tetapi batu karang dia ikut spesies. Batu karang ni ada banyak spesies. Dalam dunia ni ada lebih kurang 750 spesies. Dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang 571 spesies. Jadi ikut spesies, certain spesies dia jantina dia adalah jantan. Certain spesies dia adalah betina. Certain species dia jantan dengan betina sekali. Certain species dia jantan dulu, lepas tu dia jadi betina, dan certain species dia betina dulu baru jadi jantan. Dia akan bertukar. Tetapi untuk kita pastikan jantina apa adalah kita kena tunggu apa yang dipanggil sebagai mass coral spawning. Mass coral spawning ni adalah di mana seluruh batu karang dalam terumbu karang ni, macam dekat Great Barrier Reef di Australia yang ada video kita tunjuk tadi tu, yang panjangnya 2,000 km tu, batu-batu karang yang sepanjang 2,000 km ni, dia akan timing. Dia tak ada handphone, dia tak ada ni, dia akan tahu satu malam ataupun 2-3 malam setahun, dia akan keluarkan sperma dengan egg untuk dia bersenyawa. Tapi macam mana dia bagi tahu, jom kita tak malam ni, bulan ni, malam ni, time ni kita akan keluarkan sperma dengan telur. Jadi itu satu yang menarik lah. Tapi itu kalau nak cerita dalam satu lagi webinar lah. InsyaAllah. Jadi tapi masa tu lah kita boleh tahu bila dia keluarkan, kalau dia keluarkan sperma, dia adalah jantan. Kalau dia keluarkan telur, dia adalah betina. Tapi dia keluarkan sperma dan telur, maknanya dia dua-dua. Jadi dia akan keluar sperma dulu, baru dia keluarkan telur. Ataupun dia keluarkan telur dulu, baru dia keluarkan sperma. Jadi itu yang saya kata, dia ada yang campur, ada yang ni dulu, ada yang tu dulu. Satu tahun dia jantan, tahun depan dia jadi betina. Tak tetap pendirian rupanya. So bagi saya itu memang interesting lah buat kajian. Jadi macam Betul. Tahun ni kau jantan ke kau betina kan? Betina. Betul. Jadi kalau betul lah, kalau kita nak bercerita banyak lagi soalan, bila dah cerita dia nak tanya pula macam mana pula bentuk sperma tu, sama ke dengan yang manusia?
macam mana bentuk telur tu, kat mana bersenyawa, dalam air ke, dekat celah batu-batu ke dan sebagainya. Jadi itu jadi kita kena buat, saya rasa kena buat webinar yang lain lah Cik Mak, kita buat lagi ni. Kita kena buat lagi, bulan depan kita buat satu lagi, kita panggil Cik Fendi terang buat kelas panjang sikit, insyaAllah. Okey, sebelum kita move masuk ke sesi terakhir kita, saya rasa soalan ni pun perlu juga saya tanya, sebab tadi Cik Fendi cakap pasal ikan. Maknanya tadi kalau di taman laut ni ikan banyak, dia akan subur, dia akan jadi limpahan kepada orang lain boleh makan dan sebagainya. Tapi selain pada ikan, di terumbu karang ni lah, ataupun di area Batu Karang, terumbu karang ni, apakah sebenarnya yang ada lagi selain pada ikan? Ni nak tanya Cik Mak lah kot. Apa lagi yang ada di area tu Cik Mak? Berkenaan dengan membiarkan ikan, yang setahu saya lah, mungkin Encik Fendi lebih arif pada saya. Yang saya tahu terumbu karang adalah kawasan nursery, ya. Jadi apabila ikan kecil, dia akan duduk di terumbu karang, ya. Dan apabila dia sudah dapat saiz yang membesar atau saiz yang tertentu, baru dia akan pergi ke lautan, ya. Jadi yalah, kemungkinan Encik Effendi dia boleh sambung sedikit tentang adakah dia 100% dia membiak di batu terumbu karang ataupun tidak. Silakan Encik Effendi. Okey, memang Mak betul lah. Maknanya kalau masa terumbu karang ni nursery lah. Maknanya sebab terumbu karang ni bila coral tumbuh, dia ada banyak macam ruang-ruang kecil ikan boleh menyorok dan sebagainya. Jadi kalau dia bila dia masih kecil-kecil, dia bolehlah menyorok antara batu karang ni. Ikan besar tak bolehlah makan. Kalau dia pergi laut lepas, memang dah kena ngam lah, dan ngap dengan ikan yang besar yang lain. Jadi dia akan guna terumbu karang menyorok. Okey, itu memang betul. Tetapi kan sebenarnya kalau ekosistem terumbu karang ni sebelah dia ada rumput laut ataupun ada paya bakau, dia akan ubah sikit dia punya perangai. Apa jadi adalah dia akan ikan-ikan akan bertemu lah di terumbu karang ni. Dia akan senyawakan anak-anak ikan dan sebagainya. Setengah anak ikan akan tinggal di terumbu karang, setengah anak ikan dia akan pergi ke rumput laut ataupun paya bakau, dan sebaliknya. Ada yang ikan yang suka membiak di paya bakau, ada yang ikan suka membiak di rumput laut. Jadi jika ekosistem ni ada bersebelahan, dia akan jadi super ekosistem alam marin kita. Kalau tiga-tiga ada sebelah, dan di Johor sebenarnya ada satu dua pulau yang tiga-tiga ada sebelah, dan sini adalah taman laut yang amat special. Jadi itu yang jadi kita satu-satunya kita ke ataupun memang satu-satunya yang macam tu ke? Yang special lah. Ya, sebab paya bakau dia adalah paya bakau yang tak ada lumpur, dia clear water mangrove. Cantik. Jadi ada di Pulau Tinggi, ada di Pulau Sibu. Jadi kalau itu yang menarik memang maknanya kalau lepas ni dapat je 2 dos, boleh je rentas negeri, jom kita ramai-ramai ke Johor, kita boleh buat webinar di Johor dengan Cik Mak sekali dalam air tu, kita ramai-ramai kita buat webinar pula di sana. Saya turun basah sampai ke orang kata apa, lutut ni pun jadilah kan. Bawa kamera masuk dalam pun tak boleh. Jadi kita bawakan nanti insya-Allah kita ke Johor pula bersiaran selepas ni. Okeylah, saya rasa kita pun kita nak masuk pula lah ke orang kata apa, final lap. Kita nak pusing lipat habis dia ni. Di pusingan terakhir kita ni, untuk soalan dia saya nak tanyalah kepada Encik Mak. Sebenarnya sebab saya rasa kita dah bercakap dah ni tadi pasal ni, orang dah tanya dah, tapi saya nak minta lah sekali lagi ketahu-ketahu kita highlightkan sebenarnya terumbu karang ni sebenarnya dia ni adalah kategori haiwan ke tumbuhan, ataupun macam mana dia makan tu sebenarnya. Tadi memang kita dah ada share, tapi ni untuk soalan last lah, sebab ada lagi yang bertanya dan sebagainya, sebab ada yang baru menyertai kita. Tadi awal-awal tadi ada yang 300 view, 500 view, sekarang dia dah naik jadi 900 view. Jadi ada yang nak bertanya sebenarnya makanan dia apa, dan dia ni haiwan ke tumbuhan sebenarnya. Okey. Jadi lagi sekali batu karang adalah binatang.
Walaupun dia berbentuk macam pokok ataupun macam bunga, tapi dia binatang, ya. Dan kita ada dua jenis batu karang, iaitu batu karang yang keras ataupun hard coral, dan satu lagi adalah batu karang yang lembut, soft coral. Dan batu karang yang keras dia makan dalam dua kaedah. Kaedah yang pertama, macam mana Encik Fendi tadi beritahu pada penonton, iaitu dia gunakan algae dalam coral polyp itu, dan dia akan mendapatkan tenaga melalui photosynthesis ataupun daripada matahari, ya. Okey, pada waktu malam, coral yang sama dia akan makan microorganism dalam laut. Ini kita panggil dia zooplankton. Ini adalah binatang-binatang yang kecil. Jadi coral ni dia akan jadi pemangsa predator untuk makan-makan microorganism ini. So itu adalah cara coral ni makan. Okay. Alright. Okay, terima kasih atas penjelasan tersebut. Maknanya dia pun ada makanan dia dan sebagainya. Okay. Alright, terima kasih kepada Encik Mark. Seterusnya, ini soalan saya lah kepada Encik Effendi. Sebenarnya, apakah ancaman yang sedang dihadapi oleh terumbu karang ni? Tadi kita dah cakap dah mengenai pemanasan global dan sebagainya. Jadi kalaulah terumbu karang ni rosak, sebenarnya apakah dia punya keburukan dia lah? Ini silakan Cik Effendi. Okey, saya akan sharekan PowerPoint saya dulu. Boleh. Ya. Okey. So mula-mula ancaman lah. Soalannya ancaman, ya. So ancaman ni kita selalunya pecahkan kepada dua jenis lah. Ini salah satu terumbu karang yang telah musnah. Ya. So tadi kalau sebelum ni saya tunjuk gambar terumbu karang yang cantik, Encik Mark pun dah tunjuk gambar dan juga video tadi semua, dan Encik Elmi pun dah tunjuk cantik. Jadi bila terumbu karang musnah, dia jadi macam ni, dia akan flat, dia tak ada apa. Ikan nak nyorok pun macam lagi kita kata tadi, dah tak boleh nyorok dah. Dan semuanya mati, ya. Jadi dua ancaman yang selalunya berlaku, dua jenis. Satu adalah sebagai kita panggil ancaman semula jadi. Ancaman semula jadi ni macam natural lah, maknanya monsun, bila monsun East Coast punya monsun ribut akan berlaku dan sebagainya, dan pecah, dan juga mungkin tsunami berlaku. Ini semua adalah semula jadi. Yang kita runsik semula jadi ni memang kita tak boleh kontrol lah, dia akan jadilah, it's a natural phenomenon. Tetapi yang merunsingkan adalah daripada aktiviti manusia, ataupun dia dipanggil, kalau orang saintis nak panggil nampak canggih sikit, dia panggil lah anthropogenic. Anthropogenic yang paling penting adalah perubahan iklim, iaitu yang dipanggil sebagai climate change. So climate change ni bila berlaku, dia ada tiga yang paling penting sekarang yang ni. Sebab climate change sekarang berlaku terlalu pesat. Ya, satu adalah suhu air laut meningkat. Sebab kita tahu macam Encik Mak dah cakap tadi, kalau air laut meningkat, dia akan stres, dia akan jadi mass coral bleaching. Ini adalah berlaku apabila kalau suhu meningkat 1 darjah tinggi lagi daripada maksimum yang selalunya batu karang ni dah experience lah. Macam katalah kat Johor kan, dia experience 28 darjah Celsius paling tinggi untuk tiap-tiap tahun ni kan. Tapi tiba-tiba naik jadi 29. Panas pula. Dia naik, kalau 1 degree dia naik daripada maksimum dia akan stres, dia akan mass coral bleaching. Mass coral bleaching, bila kita panggil mass coral bleaching adalah dia akan luntur, tapi bukan luntur sikit-sikit je. Macam kalau di Great Barrier Reef yang 2000 km tu, 2000 km tu bleaching. Ya, jadi ada kadar kematian dia tinggi. Jadi itu yang sekarang runsing. Pada tahun 2016, 50% daripada Great Barrier Reef telah mati. Disebabkan oleh suhu air laut meningkat. 50% 200 km per segi tu. 1 darjah Celsius dia punya. Tapi dia mesti lebih tinggi daripada maksimum yang selalunya yang satu kawasan tu kenalah. Jadi itu yang satu. Yang kedua adalah disebabkan perubahan iklim yang kedua yang paling tinggi adalah disebabkan oleh jumlah karbon dioksida yang tinggi di atmosfera. Di IOES, itu salah satu kumpulan yang melihat kepada CO2 dekat atmosfera ni.
Ni penting. CO2 ni datang daripada apa, kita guna kereta, kita guna apa, kenakan lembu yang banyak dan sebagainya. Banyak aktiviti manusia yang akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Ini akan pergi ke atmosfera dan kat mana dia akan dan diserap. Sebab kalau CO2 ni, karbon dioksida ni dimasuk ke atmosfera, dia adalah jadi penebat. Jadi haba akan bertambah, suhu atas darat akan bertambah, kita akan rasa panas kan. Tapi sebenarnya air laut kita ni menolong kita. Air laut dia akan serapkan karbon dioksida tu daripada udara, daripada atmosfera untuk menyejukkan atmosfera kita supaya kita sejuk. Semakin sejuk. Air laut ni fungsi dia akan serapkan karbon dioksida ni. Tetapi bila dia serap karbon dioksida ni, apa jadi adalah pH air laut akan semakin rendah dan dia akan jadi asid, semakin berasid. Ya. So jadi tumbuh sarang koral akan terganggu dan ada saintis yang telah calculate lah, dia buat calculation pada satu masa kalau kita tak ada kontrol kita punya karbon dioksida ni, kita lepaskan sebagai salah satu kita punya aktiviti manusia, mungkin koral ni juga akan terlarut sebab dah jadi asid air laut, semakin asid. Jadi itu yang kita takutlah. Ini dia orang kata mungkin akan berlaku dalam masa 50 atau 60 tahun lagi jika kita tak ubah perangai manusia kita ni yang suka ada benda-benda yang kita buat. Yang ketiga adalah disebabkan climate change, ribut kuat akan bertambah. Apa yang maknanya di sini adalah ribut sepatutnya 1 tahun kita dapat 2 je, sekarang ni dapat 10. Daripada 2 tu selalunya dia adalah sikit-sikit je, mungkin 10 km sejam ke apa ke dia punya angin, tapi dia akan jadi 100 km sejam. Dia akan ribut kuat akan lagi bertambah. Disebabkan dia bertambah, berkocak air akan bergerak dan dia akan pecahkan koral dan karang patah, pecah dan musnah. Dan ini akan lama-lama dia akan jadi macam ni, batu karang kita, terumbu karang kita. Jadi inilah yang disebabkan ancaman perubahan iklim yang banyak ni sekarang, dah terlalu banyak dan semakin rancak akan berlaku sekarang ni. Ini yang kita sedang semuanya, kebanyakan saintis dan sebagainya, kita mula akan melihat kepada pemuliharaan karang ataupun coral rehabilitation. Tetapi untuk kita bantulah, maknanya kita dah lah, kita tolong dia rosak, sekarang ni kita kenalah bantu untuk dia baik balik kan. Tetapi untuk mendapatkan cara pemulihan karang yang terbaik, kita perlu ada data saintifik yang bagus lah. Bila ada data saintifik yang bagus, baru kita punya cara ni adalah betul. Sebagai contoh macam jadi kita cara apa yang terbaik, kita kena test lah. Jadi kita kena belajar. Jadi itu yang coral rehabilitation ni lah. Ya, itu saya akan sharekan satu video 3 minit mengenaan projek pulih yang kumpulan kami buat. Ini adalah salah satu cara untuk kita cari macam mana cara yang terbaik, coral apa yang paling bagus untuk digunakan. Ini adalah saya akan sharekan video lah pula. 3 minit saya, macam mana tadi saya dah letak dekat backstage dan sekarang ni saya nak playkan video tu. Kalau apa ni lah, okey, boleh playkan video tu lah. Are home to a high diversity of plants and animals. But human activities and warmer seas caused by climate change are changing our reefs. By 2050, it's estimated they will be severely degraded. I want to tell you about a young marine scientist who is urgently identifying which coral to use to grow new reefs. It's not easy rehabilitating reefs. The usual practice is to use fast-growing corals such as Acropora coral to show high success rate, but in reality, the mortality rate is very high. With more than 430 coral species off the east coast of Peninsular Malaysia, which will be the chosen one? Under Project Nurin, Lynn is nurturing reefs in nurseries. Corals have different growth rates depending on where they live. R growth type is fast growing but fragile. K growth type is slow growing but tougher. So, which one do we use for rehabilitation? To find the answer, Lynn first needs a suitable study site.
narrowing it down to islands in marine protected areas, close to pristine reefs, with minimum human activities, but has local scuba dive and logistical support. And the last criteria, are they all affordable? Unfortunately, staying on islands and diving are really expensive. Out of the blue, Lynn gets a call from a dive center in Pulau Rawa. For us, Orca Nation and Rawa Island Resort, it is fundamentally important that we protect natural oceanic habitats. At Pulau Rawa, we have one of the most beautiful, original, pristine, intact coral reefs. And now we are supporting the University of Malaysia with research on that specific reef. The currents are strong here. Reinforcements are required to prevent the structure from collapsing. To validate its scientific research for species population, the Pulih team has to find 30 donor coral colonies of R and K for each species. The coral fragments transplanted into the nursery will be monitored for the next 18 months. Anything could go wrong, from being smothered by algae to damaged by strong currents. Will it also survive the northeast monsoon? I'm very happy to see that all the fragments on my nursery are faring well. From my observations, I could clearly see that the R fragments have grown much more compared to the K fragments, and the K fragments are more resilient compared to the R fragments, as in they have a lower mortality rate. That's why we need to collect more scientific evidence on which corals are more suitable before embarking on coral rehabilitation efforts in Malaysia. Until that day happens, Lynn will continue nurturing reefs in nurseries, believing it's key to the survival of our coral reefs. Okay, so sekarang ni so itu yang kita lakukan di bawah projek Pulih lah. Jadi yang last kali yang saya nak tunjukkan dalam PowerPoint saya pasal yang soalan tadi adalah kejap ya. Kalau tiada tu apakah natijah ni kalau tiada terumbu karang lah. Jadi yang saya nak tunjuk ni, okey. So kalau tak ada terumbu karang, yang boleh nampak slide saya ya. Okay, so natijah dia adalah bila tiada terumbu karang, kalau musnah, first kali semua makanan kita lah ikan, food security kita dah tak ada lah. Kedua adalah sebenarnya terumbu karang ni dia melindung pesisiran pantai. Kalau terumbu karang tak ada, semua arus semua akan pergi pantai, dia akan hakiskan pantai kita lah. Ya. Yang ketiga adalah biodiversity, sebab di terumbu karang diversity ikan dan semua ni banyak. Jadi kalau hilang terumbu karang, biodiversity pun akan hilang. Jadi itu adalah tiga natijah yang penting lah kalau tak ada terumbu karang. Okey. Tu dia. Terima kasih Encik Effendi. Maknanya dia punya perkongsian Encik Effendi ni padat. Ada dia punya slide, ada dia punya video dan sebagainya. Dan Encik Effendi sendiri yang turun ke laut tu untuk monitor, buat kajian, memerhati dan sebagainya. Jadi tak salah lah kita panggil Encik Effendi ni pun antara orang kata apa, ninja air lah. Water ninja lah kita kata memang power lah. Pedang ada. Itulah dia. Jadi kita dapat input lah banyak pada malam ni. Antara sekali adalah mengenai yang penting ni, ini dah dia. Natijah apabila tak ada terumbu karang. Sebab terumbu karang ni kita tak nampak di mata kita. Jadi apabila tak nampak di mata kita, kita rasa benda tu tak ada masalah. Sebenarnya apabila berlakunya masalah pada terumbu karang tu, impact dia juga terkena pada kita sebagai orang biasa, orang awam ni di jangka masa yang panjang. Betul lah macam Cik Fendi dan Cik Mak cakap tadi, pergi pasar-pasar ikan tak cukup dan sebagainya. Masih makan ayam, daging je kan, sotong nak juga, rasa nak juga makan udang sebenarnya, tapi tak ada stok tu. Apabila sebenarnya
banyak benda yang menyumbang lah, pencemaran laut, kenaikan iklim, suhu bumi dan sebagainya. Banyak. Jadi okeylah. Jadi saya nak maklumkan sekali lah kepada penonton kita, jangan ribut-ribut. Kita punya link pendaftaran ada di post. Jadi boleh buka sampai pukul 12 malam. Esok cuti. Jadi kita habiskan dulu webinar kita ni. Tak apa. Kita ada link tu, kita buka sampai pukul 12 malam. InsyaAllah masih sempat lagi untuk kita isi dan kita dapatkan sijil penyertaan webinar pada malam ni. Jadi saya nak serahkan sesi selanjutnya kepada co-founder Ikon Ninja ni, Encik Mark, untuk beliau ceritakan sikit lagi dengan kita orang kata ilmu senjata dia lah, yang secret weapon dia nak keluar dah kat ujung ni. Dia nak tunjukkan kita mengenai memelihara terumbu karang tu macam mana dan apakah projek-projek yang Encik Mark dah buat untuk memelihara terumbu karang kita. Dipersilakan Encik Mark. Okay guys, kita sambung. Lagi sekali saya nak bagi sedikit penerangan mengapa kita perlu melihara terumbu karang kita. Dia ada beberapa faktor dan beberapa poin yang saya nak bincangkan. Next slide please. Lagi sekali terumbu karang kita menyediakan ekosistem penting untuk kehidupan di bawah air. Macam mana tadi Encik Fendi pun dah beritahu kita, terumbu karang kita adalah satu buffer. Jadi kalau buffer tu terosak ataupun terhakis, nanti jadi satu efek yang agak negatif pada pesisir pantai kita. Ya. Dan jangan lupa terumbu karang adalah satu ekosistem yang sangat mustahak kerana dia adalah nursery pada ikan-ikan kita. Jadi kalau katakan terumbu karang ni terosak, pendapatan bukannya beratus berjuta-juta orang akan hilang. Di terumbu karang terdapat beribu-ribu spesies. Dan ini adalah satu fun fact. Tadi Encik Fendi pun dah mention, kita ada lebih kurang 571 jenis ataupun spesies batu karang. Ini terdiri daripada yang keras dan yang lembut. Di banyak tempat kehilangan terumbu karang akan mengakibatkan bencana ekonomi. Ya, kalau terumbu karang kita hilang, kita punya industri perikanan dia akan merosot dan kemungkinan dia boleh hancur. Jadi di mana kita dapat protect ataupun kita boleh kekalkan terumbu karang kita, sumber kita daripada perikanan kita tidak akan hilang. Jadi di sini sangat mustahak untuk kita mempeliharakan terumbu karang. Next point, makanan kita adalah terdiri daripada protein. Kita bukan suka makan nasi lemak. Dalam nasi lemak kan ada selah kuning. Kita suka makan asam pedas macam pari dan sebagainya. Dan ikan-ikan ni biasanya dia akan duduk berhampiran dengan terumbu karang dan sebahagian duduk dalam terumbu karang. Jadi ingat, kita mesti protect kita punya terumbu karang supaya dia sihat dan dia akan kekal. Dan terakhir, dia akan memberi satu impact yang negatif pada industri pelancongan. Di Malaysia, industri pelancongan kita sangat luas. Kita ada resort di Semenanjung dan di Sabah dan banyak orang akan melawat Malaysia untuk tujuan melancong. Dan mereka nak tengok terumbu karang kita. Kalau macam katakan terumbu karang kita hilang, apa dia nak tengok dalam air? Takkan nak tengok pasir je, kan? Jadi di sini kita kena usahakan untuk protect terumbu karang kita. Next slide please. Di sini saya ada bagi sedikit ciri-ciri ataupun macam mana coral, rupa-rupa batu karang ni. Jadi batu karang ni dia banyak jenis. Dia ada yang jenis keras dan jenis lembut. So ini adalah jenis yang keras. Di sebelah kiri adalah jenis acropora ataupun branching coral, dan di sebelah kanan juga acropora ataupun branching coral. Ya, di sini bukan saja warna hijau, dia ada warna coklat, dia ada warna purple, so berbagai warna. Next slide.
Okey, yang di sebelah kiri adalah satu jenis hard coral ataupun massive coral. So ini adalah sejenis batu karang yang kita panggil reef builder. Tanpa massive coral ini, terumbu karang kita dia tak boleh kekal kerana dia adalah ibarat macam foundation pada terumbu karang. Dan di sebelah kanan adalah leafy coral ataupun satu lagi jenis batu karang yang keras. Next slide please. Okey, yang beza pula ini adalah jenis batu karang yang lembut. Di sebelah kiri adalah sea fan, dia ibarat macam kipas. Dan biasanya sea fan ataupun jenis batu karang yang lembut ni terdapat di kawasan arus yang kuat. So biasanya di kawasan pula, di bahagian tepinya, tempat mana arus akan berlalu, di sinilah kita banyak terjumpa sea fan. Saya masih lagi teringat semasa saya menyelam di satu kawasan yang sangat istimewa di Middle Rocks. Middle Rocks ni kawasan antara Malaysia dengan Singapura. Saya terjumpa satu batu karang jenis lembut ataupun sea fan yang lebih kurang dimensi dia punya diameter lebih kurang 4 meter. Sangat besar. Jadi ia satu experience yang sangat istimewa bagi saya. Okay, next slide please. Okay, seterusnya jangan lupa soft coral ataupun batu karang yang lembut, dia berada kawasan yang berlainan. Kadang-kala kita dive pada satu dive site, dia lebih banyak dengan hard corals. Tapi kadang-kala kita dive di kawasan yang berlainan, dia banyak batu karang yang lembut. So tengok pada area dia. Dan satu lagi, setiap dive site ataupun kawasan menyelam, coral dia agak berbeza. Dia bukannya sama. Kadang-kala kita pergi pada satu tempat, katakan di Pulau Perhentian, kita jumpa satu coral yang spesifik, tapi kalau kita pergi ke Pulau Tioman, mungkin coral tu tak ada. Jadi dia, setiap kawasan ada keindahan, ada specialty dia. Next slide please. Okay, dalam sistem Ocean Quest, kita ada cara untuk buat identifikasi yang simple, yang senang. Okay. So di sebelah kiri bawah adalah jenis branching coral ataupun kita fikir dia macam jari lah. Jari ataupun dia macam satu apa kita panggil yang rusa punya tu, punya tanduk tu. Dan yang kedua, sebelah kanan adalah massive ataupun boulder coral. Biasa boulder coral ni dia besar. Saya pernah dive di satu kawasan di Pulau Tioman, iaitu Pulau Sepoi, di mana satu coral boulder ni punya besar, saya boleh menyelam bawah dia. Jadi fikirlah, kalau boulder coral ni kalau dia besar macam ni pun dah berpuluh tahun. Bayangkanlah kalau dah besar. Ibarat macam besar rumah kecil. Apa-apa besar. Menyelam di bawah. Ya, saya boleh menyelam bawah boulder coral tu. Jadi yalah, umur dia mungkin beratus tahun. Next slide. Ini kalau boleh cabut pasang dekat rumah buat gazebo pun best tu. Tapi tak boleh kan. Tak boleh. Benda tak boleh kan. Kalau boleh dah bawa naik dah. Tak boleh. Mana boleh buat naik. Okey, seterusnya ini adalah jenis table coral ataupun ibarat dia macam meja. So walaupun table coral dia dalam spesies Acropora, tapi dia punya bentuk dia berlain sikit. Ya. So kita ada table coral. Dan kita juga ada jenis yang encrusting coral. Encrusting coral ni ibarat dia akan saluti terumbu karang. Dia akan macam tutup. Macam selimut lah, macam selimut. Ya, ibarat macam selimut, betul-betul. Next slide please. Next slide. Okay. Di sebelah kiri bawah ada ini adalah solitary ataupun mushroom coral. Dia bentuk dia boleh panjang, dia boleh bulat macam pinggan. So dia berbagai bentuk. Dan di sebelah kanan adalah massive coral dan di sini kita boleh lihat individual coral polyp ataupun polyp batu karang. Kalau kita tengok sini,
bukannya satu dua, kemungkinan dalam beratus ataupun beribu individu polip batu karang. Ya. Next slide. Okey, ini juga contoh-contoh batu karang yang lembut. Saya punya favorite dah, saya paling suka dua ni lah. Yang pertama adalah Gorgonian sea fan ataupun batu karang yang lembut. Dan yang sebelah dia Macam gula-gula kapas. Saya nampak macam terliur pula tengoknya. Macam gula-gula kapas. Saya teringat saya dive di satu kawasan di Pulau Sipadan di Sabah. Dia ada satu area kita panggil dia Hanging Garden. So Hanging Garden kita boleh masuk ke dalam tembok ataupun wall dan soft core yang sebelah kanan ni dia tergantung daripada atas ke bawah, dia macam hanging. Ya. Dia duduk lekat dekat apa tu? Yang kat atas tu. Dekat wall tu, dekat tembok tu, dia kan ada macam batu lepas tu. So yalah, bayangkanlah you pergi pada satu area yang beribu-ribu soft coral berwarna-warni macam ni. So dia satu experience yang sangat menarik. Okay, ini satu lagi contoh soft corals yang terdapat di laut-laut kita. Okay, terus saya nak berpatah balik sedikit pada coral bleaching. Malangnya sejak tahun 90-an kawasan di pulau-pulau ataupun di terumbu-terumbu kita di Malaysia terdapat berapa event coral bleaching. So sejak saya berada di Malaysia, lebih kurang dalam 5 coral bleaching event kita terkena lah. Dan malangnya kita banyak hilang batu karang kita daripada jenis yang keras dan jenis yang lembut. Jadi saya alu-alukan yang kita kena menolong alam sekitar kita untuk melawan, untuk mengurangkan balik suhu laut itu. Ya. Okey, di sebelah kanan bukan saja daripada segi suhu, dia ada masalah lain juga. Ini adalah satu jenis siput yang memang suka makan batu karang, terutama yang keras. Ini adalah siput Drupella. Jadi siput ni biasanya kalau dalam bilangan kecil tak ada masalah, tapi apabila dia masuk dalam bilangan yang banyak ataupun investasi, dia akan jadi satu masalah besar pada terumbu karang ataupun pada batu karang tersebut. Jadi bukan saja dia makan, dia juga akan tinggalkan penyakit. Jadi kalau kita terjumpa, kita kena buang dia. Tapi ingat tak boleh pakai tangan kosong, kena pakai gloves. Okay. Alright, next slide please. Okay, satu lagi kemusnahan disebabkan manusia. Okay, pembangunan pantai itu satu. Tapi yang paling jahat adalah penggemboman ikan ataupun fish bombing. So ini bukan saja membunuh ikan kita, tapi dia akan shatter, dia akan pecahkan terumbu karang itu. Jadi ini adalah satu kaedah memancing yang paling destruktif, yang paling tidak baik. Jadi saya harap di Malaysia langsung tidak ada lagi fish bombing punya aktiviti. Next slide please. Okay, so short bagaimana kita boleh menghentikan pemanasan global. Okay, jangan lupa kita recycle lah apa yang kita boleh guna semula, tolonglah gunakan semula, jangan membazir banyak. So tujuan adalah untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida yang dilepaskan di persekitaran. Okay, kurang memandu, bukan tak boleh mandu, tapi kalau kita boleh carpooling, kita boleh gunakan bas, kita boleh gunakan kereta api, kita boleh kurangkan kita punya carbon release ke atmosfera. Okey, ini shop tanam pokok. Join kita dalam Eco Ninja. Kita banyak program untuk menanamkan pokok semula, termasuk dengan pokok hutan. Kita ada penanaman pokok bakau dan kita juga ada coral replanting punya projects. Jom kita sama-sama kita usahakan aktiviti seperti ini. Okey, satu lagi kita boleh beralih ke tenaga yang boleh diperbaharui, termasuk dengan penggunaan udara, wind power ataupun solar. Kalau kita boleh dapatkan tenaga di sini.
Dan kalau beli ataupun beli katakan peti ais ataupun aircon yang baru, bolehlah gunakan yang ada 5 star ke 4 star, dia lebih menjimatkan. Next slide please. Okey, bagaimana anda dapat membantu melihara dan memperbaiki kerosakan terumbu karang? Next slide. Okey, sekarang kita nak cerita sedikit sebanyak tentang kaedah yang saya mengajar. Ini adalah Ocean Quest Global. So, siapa Ocean Quest Global? Ocean Quest Global adalah satu organisasi yang didedikasikan untuk pemeliharaan alam sekitar khususnya terumbu karang. Jadi kita fokus pada rehabilitasi terumbu karang. Organisasi ini beroperasi di banyak negara. Jadi bukan saja di Malaysia, kita ada cawangan di luar negara, Mexico, termasuk di Eropah, France, Spain, di Indonesia, di Thailand, di Philippines, ya. Dan sekarang Ocean Quest Global masih menjalankan satu projek mega di Maya Bay, Thailand. Jadi siapa pernah tengok movie The Beach? Encik Hamid pernah tengok movie The Beach? Oh, itu favourite tu. Tu memang menyayat hati boleh tengok bila filem tu. Sebab kita rasa feel part of the movie tu. Oh, bagaimana pengembaraan dia cari balik kan anak-anak dia dan sebagainya tu. Jadi malangnya di Maya Bay kerana terlampau popular sangat, banyak pelancong pergi ke sana dan malangnya terumbu karang di sana tak teracam. Jadi Ocean Quest Global telah ataupun sedang menjalankan satu projek di mana 22,000 batu karang ataupun individual coral dipropagate semula untuk tujuan untuk memperbaiki batu karang yang telah dia terancam ataupun yang telah dirosakan lah. So macam movie The Beach ni yang dia jumpa pulau tersembunyi tu kan. Di sini lah ni. Ya, betul. Ataupun James Bond Island. James Bond Island. Ya, James Bond Island. Okey, dan usaha ini telah diiktiraf ataupun direcognize oleh Badan International United Nations. So ini adalah satu mereka memuji usaha tersebut. Okay, next slide please. Okay, sekarang saya nak cerita sedikit sebanyak tentang substrate ataupun kaedah yang kita guna di sistem Ocean Quest. Kemungkinan berbeza sedikit dengan kaedah yang gunakan di sebelum ni. Kita gunakan substrate yang natural, yang semula jadi. Ya. Jadi di sebelah kanan gambarnya adalah natural coral rock yang terbuat daripada aragonite ataupun calcite. So ini adalah calcium carbonate ataupun CaCO3. Jadi kenapa kita perlu gunakan kaedah yang lebih mesra alam? Kerana itu adalah coral-coral yang lama. Jadi kalau katakan kita nak propagasikan satu nada coral yang baru, kita letak dia atas coral-coral yang lama, dia kenallah kawan dia tu. Ya. Jadi dia lebih sesuai ataupun dia boleh bercantum ataupun dia boleh bercantum pada substrate itu dengan lebih mudah. Ya. So mengapa kita gunakan natural coral rock untuk restorasi terumbu karang? Yang pertama, lagi sekali kaedah yang lebih semula jadi. Ya. Lepas tu yang kedua, dia lebih ekonomik. Ya, kalau kita gunakan kaedah seperti PVC, jaring-jaring, batu-batu konkrit, kos dia sangat tinggi. Jadi kita kalau boleh kita nak simpan kos-kos ni untuk tujuan lain, mungkin untuk seminar, mungkin untuk workshop, mungkin untuk khusus-khusus pada pelajar-pelajar kita dan sebagainya. Ya. Dan ingatlah, coral propagation bukannya setahun dua. Kita nak untuk selama-lamanya. Jadi apabila kita gunakan substrate yang semula jadi, kita boleh biarkan dia di sana. Tak perlu kita nak tukar, nak cuci lah. Kerana selepas coral tu dipropagasikan, kita punya gardener sudah ada. Kita punya pekebun. Ikan-ikan dia akan cuci lumut dengan natural.
tak baik kita nak tu. Tak baik kita nak cuci dengan pakai bros dan sebagainya. Ya. Okey, dan terakhir kaedah ini tidak mencemarkan alam laut kita. Ya. Okey, next slide please. Okey, di sini ada sedikit gambar tentang kursus-kursus kita jalankan di Pahang ataupun di Pulau Tioman. Ini dengan peserta saya ataupun student saya. Dan di sini peserta sedang buat aktiviti untuk propagation. Ya. And next slide. Okey, ini adalah contoh training nursery ataupun kaedah macam mana kita selepas kita propagasikan di mana kita simpan newly propagated batu karang di dalam air. So itu adalah bentuk training nursery ya. Dia sebenarnya dia ada 3 jenis nursery, dia ada training nursery, dia ada nursery untuk broodstock ataupun coral apabila dia sudah membesar, dan satu lagi kita ada quarantine nursery di mana kita letak batu karang yang mungkin ada penyakit atau ada infection dan sebagainya. Ya. Oh, ada penyakit dan infection juga Ya, kita kena asingkan, kita tak boleh contohkan dia semua ya. Oh, jadi kalau kata penyakit tu dia boleh berjangkit lah tu kalau kita dekatkan sama-sama yang lain. Boleh. Wah. Kadang-kadang dengan mata kasar kita tak dapat detect tak dapat detect di mana coral ni ada penyakit. Jadi kita harus kena berhatilah kalau kita buat coral propagation. Ya. Sama juga semasa kita buat aktiviti propagasi, kita sentiasa kena pakai sarung tangan. Kerana lagi sekali di tangan kita ni ada banyak kuman, banyak bakteria dan kita tak nak kita kena pada coral tu ya. Okay, next slide please. Okay, ini adalah sedikit gambar peserta student saya. Ada yang kata. Dan di sebelah kanan di bahagian nombor 2 yang baju hitam itu adalah cikgu saya. Saya the founder Ocean Quest Global ataupun Encik Abdullah, Cik Anwar Abdullah. Dan ini adalah rakan-rakan saya ataupun Ocean Quest Coral Propagation Trainer yang di Malaysia sekarang. Ya. So, takat ini untuk saya. Terima kasih. Wow, banyak sekali lah perkongsian dari Encik Mak ni. Maknanya inilah yang dikatakan Master of the Sea. Bukan IAC Master tu, ini Master of the Sea ni. Lepas ni saya rasa Cik Mak dah kena pakai nama Mak Man sajalah. Bukan Mak Rahman lagi kan. Memang orang kata sekali tengok terumbu karang di laut sudah aku tahu jantan betina dia. Yang inilah pakar dia. Penyakit pun dia boleh tahu. Saya tak tahu pun ada penyakit juga. Ada yang kata batu karang demam rupanya. Bukan demam, penyakit dia. Okay. Jadi itulah dia perkongsian yang cukup padat. Dari dah sejam setengah kita bersama dengan panel-panel kita ni. Tapi kalau saya rasa kalau saya bagi sesi ni terus kepada Encik Fendi dengan Encik Mak ni, tak tidur kita. Sampai esok pun dia orang boleh bercerita. Ini belum dia buka koleksi dia punya barang-barang lagi tu. Kan dia punya buku lah, dia punya macam-macam. Sama juga macam saya macam orang pengakak kalau jumpa orang pengakak. Sekali buka cerita pasal koleksi lencana banyak dia bagi. Saya rasa pakar kita yang diorang malam ni pun kalau kita minta diorang tunjuk lagi macam-macam lagi koleksi yang diorang ada. Tapi tak mengapalah. Kita akan adakan lagi lah siri-siri webinar macam ni untuk menambahkan pengetahuan. Jadi sebelum tu saya nak maklumkan yang quiz kita akan berlangsung 5 minit selepas webinar ni tamat. Kita akan bagi link. Jangan risau, kita akan bagi insya-Allah. Tetapi yang saya nak kongsikan last dah ni kan, saya nak minta sangat semua sekali stay tune. Kerana apa? Ada yang cakap tak pernah pergi snorkeling, ada yang kata tak pernah pergi diving, ada yang dah kata dah pergi diving dah lama sangat dah tak pergi diving, rindunya bau laut, rindunya nak pergi ke laut lagi. Ada juga yang cakap dah tahu dah kenapa sangat orang nak pergi diving. Disebabkan itu saya dan tim dah sediakan satu video pengalaman, iaitu dari video Cik Mak sendiri. Kita tak masukkan muzik apa, kita nak orang dengar sendiri macam mana bunyi laut, macam mana bunyi bernafas dalam air tu, dan bagaimanakah Cik Mak dia pergi sendiri ke
melihat coral reef tu. Jadi sekejap lagi kita akan tengok video tu di penghujung. Jadi sebelum tu saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua ahli panel kita iaitu Encik Mark dan juga Encik Effendi yang meluangkan masa hujung minggu padahal malam ni dah boleh duduk relax tengok Netflix dan sebagainya kan. Tengok tapi saya tak tahulah mungkin Encik Effendi tak tengok Netflix, dia buka chat tengok lagi, saya tak tahu. Tapi saya doakan apa jua usaha yang Encik Mark buat dan juga Encik Effendi buat, so kita doakan apa jua usaha mereka lakukan demi kelestarian alam menjaga kita punya terumbu karang ini sentiasa dipermudahkan dan dirahmati, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak penganjur nak tunjuklah sedikit penghargaan kami kepada Encik Effendi untuk dengan ada virtual sijil majlis penyampaian sijil penghargaan dari kami kepada Encik Effendi. Nanti yang ni tak apa, nanti kita frame kan, kita hantarlah kepada Encik Effendi ataupun kita hantar nanti kepada Encik Effendi. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh kita bertemu lagi. Jadi saya harapkan pada penonton di rumah pada malam ini mendapat manfaat yang banyak mengenai coral restoration yang kita dah buat. Saya doakan supaya usaha ini kita panjangkan ilmu yang kita dapat pada malam ni kepada semua orang, dan saya harap apa jua input yang kita bagi ni janganlah kita simpan pada kita seorang saja, sampaikanlah kepada orang lain juga supaya sama-sama dapat memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar kita. Jadi kita sudahi dulu sesi kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi webinar yang lain. Terima kasih Cik Fendi. Terima kasih Cik Mak. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam.